Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa la bid'atin dhalalah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Surah 70 penggang bawah. Muka surah 70 penggang bawah. Baris ke 1 2 3 4 5 6. Baik kenang. Start pada penggang bawah tu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi amin. Kata pengarang, dan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita, dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan gemari pada hasilnya, dengan gemari yang gugus ininya yang digemari, dengan yang digemari itu, dengan gemari yang digemari pada hasilnya pada masa yang akan datang, serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya, seperti mereka yang menajak ia akan sawah dan menanam ia padanya akan padi, maka harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetam. Dan bahawasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut, dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemari itu, seperti mereka yang bercita-cita ia akan mendapat padi dengan tiada menanam padi, atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada ia berkahwin. Kerana perbezaan tersebut, berfirman Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya bahawasanya mereka yang beriman dan mereka yang berpindah daripada negeri kufur kepada negeri iman, dan bersungguh-sungguh mereka itu pada meninggikan agama Allah Ta'ala, bermula mereka itu harap akan rahmat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat kasih sayang. Di situ dulu ya. Baik, kita masih lagi dalam bab takut harap, takut dan harap. Nah, habis bab ni, habis bab yang kedua iaitu takut dan harap. Jadi bila bincang takut, eret selalu harap kerana kembarnya. Takut mesti disekalikan perbincangan dengan harap, bainal khaufi war raja, antara takut dan harap. Jadi kita masuk perenggang kita ni cakap pasal harap. Dulu cakap pasal takut. Ar-raja. Sebut ar-raja sekejap sikit pasal biasa bila bincang, bila bicara kuliah kitab apa ni tasawuf ni, sebut sifat mazmumah ke sifat mahmudah tu dalam biasa dalam bahasa Arab Melaka. Itu sebab sudah dipindah daripada bahasa Arab jadi kepada bahasa Melayu tu, walaupun ada hak terjemah. Jadi sebenarnya ia sedap gitu, al-khauf ar-raja, khauf raja, khauf takut, raja harap. Taubah bahasa Arab, dah kita taubah agak bahasa Melayu, jadi faham gitu dah. Jadi banyaknya kalimah-kalimah dalam sifat mahmudah ini, terutama termasuk sekali ya sifat mazmumah pun dalam bahasa Arab ada. Jadi yang ini dia cakap bahasa Melayu ni, tapi itu terjemahlah, maknanya Arab tu merujuk pada ar-raja. Dan
kata pengarang tu, dan bahawasanya harap itu menyalahi ia tu merujuk kepada harap, menyalahi itu berlawanan akan cita-cita. Nak faham ni cita-cita macam mana. Sini ni kalau harap itu raja, cita-cita sini merujuk kepada umniyah. Umniyah ataupun tamanni. Orang panggil bahasa mudah kitanya angang-angang lah. Bukan biasa kita faham cita-cita kita Sebab kalau kita baca cita-cita dalam bahasa Melayu, ia masih barangkali membawa konotasi positif, barangkali negatif. Tapi angang-angang ia konotasi negatif selalu dah. Jadi cita-cita dalam ni merujuk kepada angan-angan, umniyah. Angan-angan. Harap tu lain. Harap tu dengan usaha. Tu kabur kat gini. You nak beza, nak kabur beza. Ar-raja dengan umniyah ni ada beza. Harap dengan cita-cita ni ada beza. Tapi cita-cita sini bukan kita faham cita-cita sebagaimana kita faham dengan perkataan cita-cita yang mungkin konotasi positif. Sini ni konotasi negatif. Maksudnya merujuk pada angan-angan. Dan bahawasanya harap itu menyalahi ia harap akan cita-cita, angan-angan tadilah, dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan kita tambah tadi gugur ni yang digemari pada hasilnya. Yang digemari pada hasilnya maksud kita nak hati kita ni gantung, hati kita ni kita gantung, maksud kita letak dalam hati nak suatu benda hak kita nak tu aja, yang digemari tu hak kita suka. Pada hasilnya maksud kita nak terhasil tu kenapa? Dalam konteks kita cakap apa ni, agama ni nak syurga, nak pahala, nak redha Allah. Tu yang digemari pada hasilnya. Pada masa yang akan datang merujuk kepada hasil hak tertimbul lepas pada berusaha. Akan datang tu rujuk pada akhirat. Serta berusaha ia maknanya ada muqaranah dengan al-ikhtiyar, al-kasab, al-iktisab. Kena berserta dengan ikhtiar. Tidak boleh nak saja, tanam saja dalam hati. Hak tu yang dikata beza dengan cita-cita. Maka harap ini selari dengan berusaha ke arah itu, ke arah nak benda hak hasil comel, redha Allah, syurga Allah, pahala daripada Allah. Gitu. Serta berusaha ia pada sebab pada masa yang akan datang, serta berusaha ia orang hak gemar kepada harap tadi, hak dia nak harap pada sebab, mana berusaha ia pada sebab ada sebab yang mengiring. Nak syurga kena beramal. Tu maksud. Nak syurga kena beramal. Nak jadi baik kena tanam sifat mahmudah. Salah satu daripadanya adalah harap. Takut akan Allah, harap redha Allah. Ni sifat-sifat mahmudah. Kena ngaji bagaimana nak dapat al-khauf war-raja. Ada sebab. Jadi sebab-sebab itu, sebab pertama ilmu, sebab kedua beramal dengan ilmu. Kena gitu. Bagi hasilnya, sebab bagi hasil, maksud tadi dengan berilmu, dengan beramal, baru dapat hasil. Hasil tidak akan dapat tanpa ada ilmu, dan juga tidak akan dapat tanpa ada amal. Nah, ilmu dan amal kena selagi bergerak. Seperti mereka yang menajak. Lepas tu buat tamsil lah. Mengarang bawa tamsil. Contoh dengan atas dunia ni. Dia cakap benda tu hak ukhrawi. Al-khawf war-raja itu ukhrawi. Parangan dalam hati yang nisbah dia hasil tu ukhrawi, iaitu syurga, redha Allah. Lalu natijahnya syurga hasilnya. Jadi tamsilan you awak dunia nak suruh faham, bawa tamsilan benda dunia. Tamsilan benda dunia mendapat je contoh. Menajak ni bahasa lama ke mana? Bahasa baru panggil menajak kau.
Bahasa baru semua dia membajau. Tu. Membajau itu orang panggil gala lah. Tahu? Ha. Jadi yang menajau, yang menggala, yang membajau tu lah. Menajau. Ya orang tadi ya. Orang nak dapat ni, dapat rojak. Menajau, ia akan sawah dan menanam ia padanya pada sawahnya. Kembali pada sawah akan padi. Kalau tak tanam tak boleh padinya. Tak boleh padi, tak boleh berah. Akhir zaman ni banyak tidak akan terhenti tu, banyak masalah. Dan masalah itu berbentuk dunia. Makanan. Kita kena berlatih lah. Kena ada yuku, lagu mana nak buat. Nak ada lagi, nak ada ajar. Kena belajar berlapar. Puasa boleh buka. Berlapar kat kira kerana tak ada makanan. Toh sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dah boleh makan langsung. Kena kenyang dengan zikir. Nak belajar zikir kena belajar tasawuf. Kalau tak belajar tasawuf tak boleh nak selesai masalah zikir. Itu akan mengenyangkan orang beriman. Bila tak ada makanan sungguh lagi. Ni. Tahu. Itu ni diambang tau. Diambang tanda-tanda yang besar. Tanda besar tak ada lagi, tapi diambang tanda-tanda yang besar. Dia barangkali kena ke zaman Dajjal tu, zaman Imam Mahdi tu, anak cucu kita. Kalau kita dodang pun anak cucu kita. Ada setengah orang kata setahun 2 ni je, tahun depan. Ada setengah orang. Masa tu Nabi tak sebut. Hanya ramalan orang. Tak boleh pegang masa. Tapi ramalan itu dasar kepada kajian hadis-hadis. Tolak capur tahun. Dasar pada pandangan ulama, kata umur Nabi Muhammad 1500 tahun. Imam Suyuti bukannya Nabi sebut. Imam Suyuti awak kira. Imam Suyuti ni ilmu sangat banyak. Macam 7 lautan ilmu dia ni sebab. Jadi antara awak dia bincang ialah dia akhir zaman. Dia 1500 tahun je kita. 1500 tahun ni sejak daripada Islam dibawa oleh Nabi. Itu 1400, sana 1445 tau. Hijri. Dan Islam sebelum daripada Hijri lah, kiraan Hijri tu. Islam kan, Nabi bawa sejak Nabi 23 tahun kan, bawa Islam. Sejak Nabi umur 40. Jadi, kita ni diambang tu. Peperangan ada hari ni, lari sikit pada ni. Peperangan ada hari ni, Palestin. Setengah orang berpendapat, orang yang mengkaji hadis zaman, kalau betul lah peperangan ini akan berlanjutan dan umat Islam dapat menguasai Palestin seluruhnya. Kalau betul, sebab sekarang ni sikit demi sikit dah dapat. Sekarang ni tengah perang, Askalan tengah perang lagi. Nak baca kena baca sumber apa tu. Sumber mari sumber apa ni Israel. CNN ke mana? Tapi tak panggil Askalan, dia panggil Ashkelon. Lidah belak, lidah orang Yahudi. Israel. Askalan tu kapung Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Orang Palestin. Lama-lama seorang mari ni Palestin sama. Imam Syafi'i Palestin. Askalan tengah perang ni. Ni ada dah, dapat dalam 7 8 tempat dapat di umat Islam nak ambil balik sebab peta start daripada tahun 48 dulu mula-mula penjajahan Israel buka tanah peta luah tahu. Lepas tu cek tinggal Gaza. Umat Islam tu hok jaga. Palestin tu lebih besar. Pihak lain tu PLO. Mahmud Abbas presiden. Hok betul-betul jaga tanah air ni Gaza. Tinggal cek. Jadi bila berlaku peperangan ni ambil balik. Ni berita ni bising bila Israel tu kena serang. Bila Israel serang Palestin tu tak tu berita kita tak peduli pun, kita sibuk dengan isu beras, isu ayam, isu telur, bola. Umat Islam disibukkan benda lain. Ni baru kita buat seorang macam satu je umat Islam. Padahal Gaza kena serang sudah lama daripada tahun 48 satu hal. Kepungan tu bertahun-tahun dah sekarang. Kepungan pada Gaza tu
Sudah tahu-tahu. Mati yang ada. Lepas tu baru ni kira balik mati tu sejak 4 hari 5 hari je. Mati kat 1000 lah. Sehingga hari ni main dalam lapak nak main dulu baca berita main. Nah tu 80 pihak Gaza, 800 lebih pihak Israel mati. Gaza mati orang buang. Israel tu tentera banyak. Gaza ia bom hospital, bom sekolah. Ni tak ada bekalan makanan, tak ada obat, tak ada apa. Boleh lagi orang salah ke Palestin yang memulakan peperangan. Tak ke bodoh. Hak Melayu pergi sokong kat tolong. Hak Melayu pergi sokong juga Israel. Ni kata ni Hamas mula. Pasal apa? Pasal tak dapat Hamas adalah teroris. Sehingga ada orang Melayu Islam hak tasawuf kuat di Indonesia. Orang besar tasawuf. Saya suka dengar dia bicara tentang tasawuf. Pasal ilmu dia dalam. Sangat tinggi ilmu. Tapi bila kait dengan Palestin, pasal dia tak tahu siasat, geopolitik antarabangsa. Dia sibuk dengar tu. Bila tanya pasal Hamas, dia kata kita tidak sokong Hamas, kita sokong Palestin. Tidak Hamas yang jaga Palestin sekarang ni. Yang ada perang dengan Israel, laknatullah, Hamas. Tapi kita tidak sokong Hamas, kita sokong Palestin ni. Ini masalah. Walaupun ilmu tasawuf tinggi, tapi tidak bersama-sama dengan jihad Palestin. Pasal apa? Pasal hujah dia Arab Saudi kata Hamas sesat, Mesir kata Hamas sesat, Azhar. Setengah ulama Azhar, bukan Azhar sebagai entiti. Hak mana tu orang kata sesat? Ulama hak sokong Sisi mengatakan Hamas sesat. Dah Hamas ahli sunnah jemaah. Ada pula bodoh pergi kait. Hamas ni tak boleh pasal dia pakat dengan Syiah. Syiah Lubnan duk tolong tu. Dah tu jaga tanah air umat Islam. Palestin ni, tanah air Palestin adalah tanah air yang dijanjikan. Tanah air yang disebut dalam hadis. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadza. Kata Nabi akan sentiasa ada di kalangan umat aku, sentiasa zahirina 'alal haqq, tegak atas menegakkan kebenaran Islam lah. La yadurruhum man khalafahum, tidak memudaratkan kepada mereka orang yang menentang dan melawan mereka, memerangi mereka. Israel ni, Amerika dan sekutunya. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadza, sehinggalah datang perintah Allah. Perintah Allah, ulama kata antaranya maksud di kemenangan daripada Allah. Perintah Allah, ulama kata sehingga kiamat. Sehingga kiamat. Setengah ulama kata hatta ya'tiya amrullah, datang pertolongan Allah memenangkan Palestin, Baitul Maqdis jatuh tangan umat Islam. Hak tu lebih kuatlah. Wahum kata mereka itu dalam keadaan terus menerus mempertahankan tanah air. Siapa di situ kalau tidak Hamas yang berjuang ni sekarang? Siapa di situ? Umat Islam zaman sekarang ni banyak jadi sesat kerana dia meninggalkan jihad. Jihad ni salah satu daripada kewajipan, kefarduan, walau tidak rukun Islam, kefarduan dalam Islam yang ditinggalkan. Kerana dengan jihad itulah Islam dimuliakan. Jihad ditinggalkan, Islam jadi hina. Islam jadi hina mana-mana tanah umat Islam kat lain sekalipun bila tinggal jihad. Dia akan mudah baik dengan orang kafir nak ambil tanah air umat Islam. Sedangkan satu jengkal kepada orang kafir itu dosa besar. Ini berlaku sekarang. Kita kena ingat al-kufru millatun wahidah. Ni Nabi kata kekufuran satu jalan je. Sebenarnya kafir ni sama dengan belaka. Sudut hakikat kafir sama dengan belaka. Cuma syariat, cara kita bermuamalah, cara kita layan dia sebagai warga negara, itu syariat panggil. Hakikat ni dalam hati ni, hakikat orang kafir sejalan je. Ada kafir Tuhan masuk dalam syurga tak? Kalau kafir dan tidak masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Satu jalan saja, jalan ke neraka. Dia adalah musuh Islam secara hakikat.
Kita tengok orang tunjuk dalam Facebook. Bila berlaku isu ni, masjid dibom. Masjid tu disumbangkan wang ringgitnya daripada rakyat Malaysia melalui NGO yang di Malaysia. Itu buat masjid di Gaza dibom. Orang pun print screen, orang panggil emoticon daripada orang-orang hok tengok berita tu. Hok nama Cina, dia print screen hok nama Cina semua. Emoticon suka belaka, benda apa dia panggil? Gelap-gelap. Emoticon gelap. Dia suka. Orang Malaysia. Cina Malaysia. Nak ke bawah ni orang kata 3R pula. Itu sikap mereka. Kita nak pergi muka lagi. Dah apa kita dakwah. Dakwah pada otak dia duk tarik hak orang Islam. Kita nak jadi gitu. Palestin tu hanya bermula dengan seorang rakyat Palestin memberi tanah kepada orang Israel Yahudi yang buat belah muka nak duduk tak ada tanah. Rancangan dia daripada seorang buat mari lagi sekeluarga, buat mari lagi 2 keluarga. Siapa ada ni? Berapa juta rakyat Israel? 7 juta tau. Gaza 2 juta. Gaza tu kecek pada Kuala Terengganu ni. Kejap pada Kuala Terengganu duduk sumbat dalam tu 2 juta. Allah takdirkan orang Palestin Gaza ni orang beranak jadi. Mana bini beranak umur. Walaupun mati ni kena bung, beranak pula orang. 2 juta. Sekarang pasal Allah yang memelihara perjuangan itu, walaupun ada bung tak bung sampai kiamat. Sampai kiamat dengan hadis tadi tu. Maknanya siapa datang perintah Allah, kemenangan daripada Allah. Dan orang kaji lah, saya nak kaji nak kabur dak mari ni. Orang kaji. Sekiranya betul Palestin itu akan dikuasai, selepas daripada kuasai, Israel akan menyerang Madinah. Israel akan tuju pada Madinah. Dasar pada hadis-hadis Nabi. Musuh Allah serang Madinah. Sekarang ni berita sehari dua ni, bin Salman, Muhammad bin Salman tu, pemerintah Arab Saudi sendiri. Salman tu ayah dia raja sekarang ni. Raja tu sendiri tak orang nak mengatakan dah. Anak dia tu kan de facto-nya. Anak dia Muhammad bin Salman menguasai. Dia ada adik-adik lain, tapi dia paling besar sekali. Dia telah memutuskan hubungan nak kata diplomatik tak, hubungan termasuklah usaha normalisasi yang dibuat beberapa tahun ni dengan Israel. Tutup dah hubungan. Takut itu jadi bibit-bibit permusuhan balik Arab Saudi dengan Israel. Takut itu akan bawa kepada yang kita nak sepatutnya, kesatuan negara-negara Timur Tengah untuk bersama-sama dengan Palestin. Jordan baik, Lebanon, di Syria balik atas blok kanan. Mesir tak, Lebanon bawah atau Mesir. Kalau betul lah bersama, siapa masa lepas sekarang Madinah tu kait lalu dah, kait Imam Mahdi, kait Dajjal, dalam tahun-tahun mendatang. Dah lama dah. Jadi kita kena letak mauqif kita, pendirian kita ni belah mana. Jadi kena jaga iman, kena jaga hati, kena zikir banyak, kena latih diri dah berapa. Anak-anak pun begitu. Kena ajar anak akidah yang betul, kena ajar anak tanda-tanda kiamat yang dekat ni. Walaupun kita ni nak hak kita ni dah berang-murah semua, jangan sampai kita hilang akidah. Sebab lagi kan ajar mari makanan, mari juga pergi neraka. Dalam hadis sebut roti, tak sebut beras. Sebab makanan orang agak kan roti. Nak kau bawa makanan tahu, minuman tahu. Kita hak kena recek dia kita ambil bantuan. Jadi kita tahu syurga neraka, maksud dia tahu benda hak haram kita ambil.
Tahu tahu syurga, tahu neraka. Kita ambil syurga tu, itu adalah neraka kita. Maknanya kita ambil tu dah haram. Tahu neraka kita, itulah syurga kita. Maknanya nak seksa kita. Jadi kena tahan dengan seksaan daripada Dajjal dan kuncu-kuncunya. Saya tak tahu betul kedoknya, tapi tengok pagi tadi ke semalam, macam UFO berlego-lego di bumi Israel, langit Israel, banyak lah, dan diiringi oleh jet berjuang. Ada kau UFO tu, benarnya waktu tu pesawat canggih US. Memang ada satu pesawat canggih US, saya tak lupa nama pesawat tu. Dalam pesawat tu, ia susah dikesan oleh radar. Banyak hotel tunjuk di langit Israel tengah berlego. Sebelum ni, dalam sekitar beberapa bulan ni, telah banyak nampak di seluruh dunia, termasuklah di KL baru ni, pesawat yang orang kata UFO lah, Unidentified Flying Object. Benda hok tak tahu daripada mana. Sebenarnya pesawat daripada US. Dia buat kajian macam-macam lah. Dia berlego di bumi langit Israel. Kita malah tengok. Jadi benda-benda gitu tu, kalau kita kait dia ada kait dengan akhir zaman, kelahiran Imam Mahdi. Imam Mahdi ni tak ada dalam 10 tanda besar kiamat. Dalam hadis tanda besar kiamat yang sahih, Imam Mahdi tidak disebut, tapi kisah Imam Mahdi adalah sahih. Hadis tentang Imam Mahdi sangat banyak, daripada hadis sahih, hasan termasuk hadis dhaif. Tapi Imam Mahdi tidak tersenarai sebagai tanda besar. Dia orang panggil kunci kepada pintu tanda besar. Dia antara tanda besar. Dajjal. Dajjal sebenarnya kait dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi ia termasuk dalam peristiwa itu. Faham? Kalau tanda besar, kena dalil hadis sahih pula, kena mutawatir sebab kait dengan akidah. Dan dalil confirmnya ialah 10 tanda. 10 tanda tu dukhang dulu daripada Dajjal. Dukhang asap tebal ni. Asap tebal kemungkinan belaka kerana gunung berapi, kerana terbakar minyak di Timur Tengah, kerana jerebu hak Tuhan awak mari ke, tak tahu. Wallahu a'lam. Tapi disebut asap tebal, dukhang, Dajjal, Isa turun, tatlu'u syamsu min maghribiha, naik matahari daripada barat. Ni soal. Susunannya dikhilafkan ulama, tapi banyak orang awal ni yang rajihnya gitulah. Dukhang, Dajjal, kemudian Nabi Isa turun kemudian nak bunuh Dajjal, jadi sekutu dengan Imam Mahdi dan tentera ni. Naik matahari di belah barat, dan naik matahari di belah barat, taubat tidak diterima lagi. Kemudiannya khusuf 3 tempat, 1, 2, 3. Di khusuf 3 tempat, fil masyriq, fil maghrib, fi jaziratil Arab. Khusuf masuk dia gepu bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab. Dabah saya dah ingat susunan hidup mana sebelum ni. Dabah binatang Dabah ni sebelum pada Dajjal, tak silap sepatu. Pasal Dabah dia akan cakap pasal Dajjal, dan dia cakap pasal orang lain ni sesat belaka. Dabah binatang melata atas muka bumi, yang berbulu tebal, yang bercakap bahawa nak kiamat dah, cakap. Kemudian 8, 9, 10, ada 2 sangka kala benar 2. Ini semua tanda-tanda besar. Adik kita ni macam nak masuk pintu tanda besar pertama. Gitu. Kita ni lah. Mudah-mudahan kita selamat. Cuma beruntung sikit gini. Dengan suasana yang ada ni, kita masih dalam negara kita.
dekat kita nampak orang tempat lain boleh jadilah. Agama masih lagi ada orang yang mengamalkannya. Dan orang ngajar dia lagi. Lega sikit kitanya bahagian tu. Sebab bila nak masuk orang pandai tanda besar yang orang tak ada peluang dah nak tebal. Apa ni hak besar iaitu matahari naik dia belum bagak tu orang tak ada dah link ngajar dah beramal molek dah. Allah SWT menghantar angin halus yang lalu semua mati orang beriman, tinggal orang kafir saja. Orang munafik, orang kafir, orang munafik nak sabar sama hak teruk pada kafir tu patang ke. Tinggal tu je. Orang beriman mati belaka. Mari angin setengah ulama kata angin halus ni ialah seumpama angin ahmar. Angin ahmar. Setengah kata tidak sepakat lah. Setengah mengatakan dia kena angin ahmar lah ke bakal mati. Matilah beriman lah ke tinggal kafir. Wallahu ta'ala alam. Ataupun sejenis penyakit yang dibawa oleh angin. Kau dengan virus boleh bawa dengan angin. Wallahu a'lam. Mana tadi? Dalam bahawasanya cita-cita itu, cita-cita ni baca dengan makna angang-angang deh. Bergantung hati dengan tu kat situ kita baca tau. Menajak tadi tau, membajak ia kat sawah dan menanang ia padanya akan padi, maka harap ia ar-raja' tu akan harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetang. Mengetang tu merujuk kepada tuai hasil lah. Ngetang-ngetang. Kata orang ngetang, orang main padi. Hamba ni anak tukang. Kalau ngetang nukang ni ngetang kayu. Tu ngetang. Ni ngetang padi deh. Ngetang padi lebih kurang kau. Dia pasal apa yang kaya kau? Alat ngetang padi dengan sama ada ngetang ataupun ni tu maksud dia. Ambil hasil tu. Dan bahawasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut. Yang tersebut merujuk pada yang digemari tadi, hak sebut tadi tu. Digemari hasil. Dengan tiada berusaha. Orang hak berangan dah buat usaha. Ni orang panggil cita-cita berangan. Bukan berharap. Kalau nak cakap berharap kena